بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أما بعد. Muslimin sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah, Alhamdulillah, sama dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kita sedikit ruang dan kesempatan untuk kita sama-sama pada tengah hari ini kita duduk dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita duduk dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita kebaikan insya-Allah. Insya-Allah kita sambung lagi pembacaan kitab kita, kitab hadis 40 tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun dalam bahasa Arabnya disebut dengan Kitabul Arba'in min Akhlaqin Nabiyil Amin. Karangan Al-Alim Al-Allamah Al-Muhaddis Syekh Tariq Muhammad Sardar Al-Makki Al-Hanafi hafizahullah taala, yang mana kita masih lagi dalam hadis yang ke-11. Baik, yang mana hadis yang ke-11 pada pengajian yang lalu saya dah bacakan dia punya matan dia, iaitu berkenaan dengan hadis yang diceritakan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardah, yang mana Sayyidatina Aisyah yang menceritakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza balaghahu anir rajuli syai'a lam yaqul ma balu fulanin yaqulu walakin yaqulu ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza. Katakan Sayyidatina Aisyah ketika mana diceritakan kepada Nabi tentang seseorang lelaki. Maksudnya ada orang main mengadu pada Nabi tentang seseorang yang lain. Ada masalah atau mungkin dia ada perselisihan, ada benda yang tak kena, mungkin orang tu buat khianat pada dia, buat sesuatu yang tidak baik pada dia, maka dia pergi mengadu dekat Nabi. Tanya hukum, pergi mengadu, minta Nabi tentukan siapa yang salah dan sebagainya. Lalu dalam proses Nabi nak tanya, Nabi nak cek, Nabi nak semak pengaduan orang ni, kata Sayyidatina Aisyah, Nabi tidak akan, contohnya Mamat mengadu pasal Ali dekat Nabi, contoh saya bagi contoh. Lalu Mamat mengadu kata Rasulullah, Ali sini. Ali buat salah pada aku, buat sesuatu yang menyakiti aku. Lalu ketika mana Nabi nak tanya apa yang Ali buat, katalah Ali ni katalah dia ni Bani Hashim. Zaman Nabi, ataupun dia mungkin kaum Aus ataupun Khazraj. Maka Nabi bila tanya balik apa yang Ali ni buat, kata Sayyidatina Aisyah, Nabi tidak akan tanya, Nabi tak akan cakap, Nabi tak akan tanya apa yang Ali ni buat pada kamu. Apa yang Ali ni sebut pada kamu. Tapi Nabi akan sebut apa? Nabi akan sebut apa yang disebut oleh kaum tersebut. Apa Bani Hashim ni sebut. Apa Aus ataupun Khazraj disebut. Mana Nabi tak sebut direct kepada orang yang diadukan tentang dia. Ali ni tak dicontoh. Ya. Maksudnya apa? Baik, kata para ulama, di sini nak menyebutkan betapa Nabi SAW sangat menjaga keaiban manusia. Nabi sangat jaga aib manusia, sehingga kan walaupun pada keadaan yang tidak ada masalah, kalau Nabi sebut nama pun no problem. Sebab apa? Sebab Nabi qadi, orang yang menjatuhkan hukuman. Bila jatuhkan hukuman, dia mestilah tahu benda tu secara detail. Siapa yang buat, apa orang tu buat. Tapi walaupun dalam keadaan yang macam tu, Nabi tetap menjaga keaiban sesama manusia.
Maksudnya apa? Menjaga keaiban ni tuan-tuan, benda yang sangat-sangat tinggi nilainya di sisi agama. Kita kena usaha, kod mana pun, jangan membuka aib orang. Walaupun kita tahu aib orang, walaupun benda tu betul orang tu buat. Selagi mana ada aib yang boleh kita tutup, maka tutup. Jangan disebarkan. Hari ini jadi penyakit. Bukan kata sebar. Dia cari aib orang. Ini jadi penyakit ni. Dia bukan sebar. Dia sebar ni orang cerita kat dia. Orang main cerita. Kemudian dia tahu. Lepas tu dia sebar. Ini tak. Dia tak tahu pun aib tu. Dia pergi cari. Dia pergi cari. Kalau tak tahu jadi tak sedap. Jadi tak senang. Jadi tertinggal tertinggal bas. Istilah dekat media sosial dia tertinggal bas. Tertinggal kereta api. Itulah. Dia jadi resah, jadi gelisah. Tu sekarang kalau tengok tuan-tuan tengok portal-portal media dekat Facebook ke, dekat mana Facebook lah biasa. Dia akan tulis headline kan. Artis ditangkap khaluat contoh. Ustaz didakwa di mahkamah. Dia tak tulis habis pun berita tu. Tuan-tuan tengok dekat komen tu berkumpul orang. Berkumpul. Ada tu pula, Allah tak sempat, kes lama, kes baru pula datang. Ada tu tulis kerja baru untuk netizen. Nampak? Kalau tak tahu jadi tak senang. Duk korek juga. Nak tahu juga. Siapa yang buat? Dekat komen orang kan boleh komen bawah tu kan? Komen bawah tu semua komen dia. Duk tanya, siapa orang ni? Siapa orang ni? Nak tahu jawapan. Padahal benda tak ada kaitan pun dengan dia. Ini termasuk mencari-cari keaiban. Ini sifat yang tercela sebenarnya. Sebab aib ni kena tutup. Bukan cari untuk disebarkan. Lepas tu pergi viral pula. Pergi share pula. Nampak? Hari ni. Ada. Penyakit. Ni penyakit akhir zaman tuan-tuan. Penyakit suka tahu kesalahan orang. Dan tak pernah ambil tahu tentang kesalahan diri sendiri. Sedangkan yang Islam ajar, yang kita kena tengok aib kita sendiri, bukan aib orang lain. Salah kita sendiri, bukan salah orang lain. Ini penyakit hari ini, tuan-tuan. Lepas tu kalau kita orang main masjid, orang main kuliah, jangan terjebak dengan benda ni. Jangan sebar keaiban orang. Sebab kalau sekali kita sebar keaiban orang, Allah sebar aib kita dunia sampai hari akhirat. Dunia sampai hari akhirat Allah sebar aib kita. Tuan-tuan, kita kalau sebar aib orang atas dunia, berapa kerat je yang tahu. Habis-habis besar pun satu Malaysia lah tahu. 32 juta orang. Habis-habis lah tu. Itu habis hebat lah cerita kita. Kan? Dunia lain tak ambil tahu pun tuan-tuan. Kan? Kenal pun kita ada. Tapi kalau Allah yang buka aib kita, di hari akhirat, bukan 32 juta orang, bukan 320 juta orang, lebih daripada tu tuan-tuan. Daripada manusia yang mula-mula hidup atas dunia sampai yang paling akhir akan tahu dosa yang kita buat. Bila Allah buka di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu atas dunia jangan buka aib orang. Orang yang tutup aib orang atas dunia tuan-tuan disebut dalam satu riwayat. Ada seorang hamba ni, Allah panggil di hadapan Allah. Hari kiamat, hari akhirat nanti. Waktu perhitungan, waktu hisab, waktu dihitung oleh Allah, Allah panggil seorang hamba Allah ni. Lalu dipamerkan segala dosa, kejahatan yang dia buat. Sehingga kan disebut dalam riwayat, malunya hamba Allah ni, sampai jatuh berguguran apa yang ada dekat wajah dia. Kita kalau malu atas dunia, ada tak rasa macam tu? Rasa nak cabut muka, betul tak? Kan, kalau ada benda something yang tersalah buat, satu benda yang memalukan, kadang-kadang bukan benda apa pun, salah cakap lah. Itu pun muka merah, rasa macam nak jatuh kan? Mata ni rasa macam nak jatuh, rasa nak sorok muka tu jadi tebal, kan? Tapi disebut dalam riwayat ni, hari akhirat ada hamba Allah ni, Allah buka aib dia, malunya dia, sampai jatuh berguguran apa yang ada di wajah. Jatuh habis. Sebab apa? Terlalu malu. Tapi bila hisap,
Hamba ni masuk syurga. Hamba ni masuk syurga. Semuanya tuan-tuan, yang menariknya, disebut dalam riwayat ni, orang-orang yang tengok ni, ada hamba Allah yang lain yang berhimpun di mahsyar, yang tengok ni tuan-tuan, tengok dia macam mana? Tengok dia kena panggil, terus masuk syurga. Tengok dia kena panggil, terus masuk syurga. Tak nampak apa yang Allah fahami, tak nampak. Walaupun Allah tunjuk. Mana antara dia dengan Allah saja. Orang lain tak nampak pun. Allah tutup. Masuk dia dalam syurga. Tak tahu panggil, masuk syurga. Sebab apa? Sebab hamba Allah ni atas dunia, dia pernah menjaga, menutup keaiban sesama manusia. Nampak? Sebab tu tutup aib orang, tuan-tuan. Atas dunia jangan buka. Dia cara tak mau aib tahu, tak mau sebut aib orang pada. Jangan ambil tahu aib orang. Itu kan. Sebab tu jangan suka dengar rahsia orang. Ada orang dia suka orang simpan rahsia dengan dia. Ada suka orang cerita rahsia dengan dia. Kalau boleh nombor satu tuan-tuan, elakkan untuk mendengar rahsia orang lain. Maksudnya apa? Kalau ada orang nak cerita rahsia, tolak dulu. Baik rahsia orang tu sendiri, apatah lagi dia nak cerita rahsia orang lain. Tolak dulu. Kata tak mau dengar. Sebab apa? Takut bimbang kita tak boleh nak jaga rahsia. Kita time baik dengan dia, boleh eh? Kena bergaduh dengan dia sehari. Ada satu hari kita bergaduh dengan dia. Bergaduh besar. Rahsia tu jadi senjata untuk kita jatuhkan dia pula. Nampak? Sebab tu kalau boleh tuan-tuan, elakkan. Elakkan orang cerita yang tak betul. Elakkan orang cerita yang tak elok pada kita. Sebab kita bimbang, bukan kita tak mau dengar. Kita takut diri kita tak boleh untuk menjaga keaiban sesama manusia. Nampak? Baik. Dan termasuklah tuan-tuan, Islam juga menyuruh kita untuk menjaga keaiban kita sendiri. Maksudnya apa? Kena jaga dosa-dosa yang kita buat. Jangan berbangga-bangga tunjuk dekat orang. Nabi sebut dalam satu riwayat, Nabi sebut semua dosa ni Allah ampun. Selagi tak syirik, semua dosa kita buat Allah ampun. Besar ke, kecil ke, kita minta ampun pada Allah, Allah ampun dosa kita. Tak kira, kecuali syirik sahaja. Melainkan Nabi kata apa? Mereka yang berbangga-bangga dengan dosa yang dia buat. Berbangga-bangga dengan keaiban sendiri yang dia buat. Orang ni Allah tak ampun dosa dia. Dia kena bertaubat dulu. Atas dosa dia, berbangga-bangga dengan dosa yang dia buat. Sebab tu dosa kita ni tuan-tuan, aib orang kita kena tutup. Dosa kita pun jangan cerita dekat orang. Jangan bangga apa benda dosa yang kita buat. Tak boleh. Kena simpan. Sebab dosa ni salah kita dengan Allah. Benda salah mana boleh cerita ke orang. Mana boleh sebarkan kesalahan diri sendiri. Ada mengaku salah lain. Pergi cerita. Bangga pula dosa yang dia buat. Bangga boleh pergi konsert. Bangga pula pergi konsert. Bagi tahu boleh beli tiket Coldplay contoh. Bangga ni orang lain beratur tak boleh beli, dia seorang dapat beli. Bangga pergi cerita ke orang. Bangga pergi tempat-tempat maksiat. Bangga tak tutup aurat, pergi tayang dekat Facebook, tayang dekat TikTok, pergi tayang aurat yang dia buka. Ini termasuk dalam dosa berbangga-bangga dengan dosa yang dia buat. Sedangkan dosa ni Allah suruh tutup, dosa ni Allah suruh minta ampun. Bukan bangga dengan dosa. Dosa kita ni Allah suruh minta ampun. Allah suruh minta maaf pada Allah. Lepas tu kita ni tuan-tuan kat sini tak ada orang boleh mengaku dosa dia paling sikit. Siapa boleh angkat tangan bagi tahu dosa dia paling sikit? Tak ada alat kita nak suka dosa orang. Enggak. Kita kalau barang dunia kita boleh saing. Tak? Kalau tanya dekat sini siapa ada rumah flat, dia angkat tangan. Kawan sebelah, Ustaz, saya duduk apartmen. Kawan sebelah pula, Ustaz, saya duduk kondo. Kawan sebelah pula, Ustaz, dia rumah atas, saya rumah bawah, double story. Kawan sebelah lagi pula, Ustaz, dia double story, saya semi-D. Kawan sebelah pula, Ustaz, dia semi-D, saya banglo. Kawan sebelah lagi pula, rumah banglo tu saya yang buat, Ustaz. Dia barang dunia kita boleh saing.
Kalau tanya nombor berapa duit dalam akaun, semua boleh bersaing. Ada orang kata, Ustaz, saya 100,000. Sebelah tu kata pula, saya duit 500,000 Ustaz. Sebelah tu pula, saya jutawan 1 juta dalam bank. Sebelah tu lagi, saya 10 juta dalam bank. Sebelah tu lagi, bank tu saya punya Ustaz. Dia barang dunia ni kita boleh bersaing. Kita boleh ukur, kita boleh nilai. Tapi dosa, tak ada orang boleh ukur. Kita masing-masing tahu dosa yang kita buat. Pak kita nampak comel kita ni tuan-tuan. Nampak comel, nampak boleh pakat-pakat kawan duduk sebelah-sebelah ni sebab apa? Sebab Allah tutup dosa kita. Ni kalau Allah buka dosa kita masing-masing ni tuan-tuan, tak ada orang duduk sebelah ni. Tak ada orang nak cakap dengan kita, tak ada orang nak kawan dengan kita, tak ada orang nak duduk dengan kita. Sebab apa? Masing-masing tengok. Oh, hak ni menipu. Hak ni scammer pula. Hak ni ambil duit orang. Hak ni suka bergaduh dengan orang. Hak ni suka maki orang. Masing-masing takkan kawan, tuan-tuan. Jadi hak nampak comel, nampak elok, nampak baik kita ni apa? Sebab Allah tutup aib kita, Allah tutup dosa yang kita buat. Sebab tu dosa jangan dibangga-banggakan. Orang ini bangga. Ada tu suami bangga isteri dia tak tutup aurat. Post gambar isteri dia aurat tak sempurna tutup. Ramai. Lepas tu dosa ni Allah ampun. Selagi mana kita tutup aib kita, kita tak berbangga-bangga dengan dosa yang kita buat. Bahkan disebut dalam riwayat yang lain. Orang yang atas dunia berbangga-bangga dengan dosa yang dia buat. Nanti di hari akhirat Allah akan campur dia dalam api neraka yang paling dalam keadaan ketakutan. Dia akan masuk dalam api neraka dalam keadaan ketakutan, sangat takut. Sebab atas dunia dia sangat berani menyebarkan dosa yang dia buat. Sebab tu dosa ni Allah suruh minta ampun. Allah tak suruh kita sebarkan. Sebab tu tuan-tuan, jangan kita sebarkan keaiban kita, jangan sebarkan dosa yang kita buat. Itu sifat orang yang sombong. Kalau dia berbangga-bangga dengan dosa yang dia buat. Baik. Jadi habis hadis yang ke-11 yang menceritakan berkenaan dengan memelihara peribadi orang lain. Menjaga keaiban orang lain. Nabi sebut dalam hadis, man sataral muslima satarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menjaga aib saudara dia, dia tutup aib saudara dia, Allah akan tutup aib dia dunia sampai hari akhirat. Lepas tu kita dalam hidup ni tuan-tuan, dua benda kena buat. Yang pertama, banyak tengok aib sendiri. Jangan tengok aib orang lain. Nombor dua, banyak tengok kebaikan orang lain. Jangan tengok kebaikan diri sendiri. Kita buat dua benda ni, insya-Allah baik kehidupan kita. Dan nak jaga aib ni tuan-tuan, nak jaga kat mana? Jaga dekat lidah kita. Jaga kat lidah kita. Jaga lidah, settle. Tak sebarkan keaiban. Nampak? Bahkan keaiban ni tuan-tuan, bukan sekadar disebar dengan lidah. Bahkan juga disebar dengan tulisan. Disebar dengan tu. Jadi sebab tu kena jaga. Hati-hati lagi-lagi zaman sekarang. Lagi-lagi sekarang ni share senang. Tuan-tuan nak forward message tu senang. Kan? Sebab tu kalau dekat WhatsApp sekarang, kalau kita forward, kita akan dia tulis situ, tulis. Forward many times. Kan? Banyak kali dah forward. Kan? Kadang-kadang kita sebar benda yang tak betul, tak pasti sahih ke tidak, betul ke tidak. Maka kalau dah sebar, dia susah. Saya sebut pada pengajian yang lepas. Fitnah, aib, kalau dah sebar, tak padan dengan minta maaf. Tak padan. Sebab benda buruk tu dah tersebar. Berapa kerat je kita boleh minta maaf dah. Sebab tu awal-awal lagi, benda tu kena disekat. Jangan sebarkan. Ya. Termasuklah orang yang mungkin kerja di bidang kewartawanan. Contoh, sorry kalau ada wartawan kat sini. Tak kira lah wartawan media prima, media prime media. Media utama ataupun secondary ataupun media sosial, portal-portal di media sosial. Dia bertugas sebagai pencari berita. Bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan disebabkan sumber berita kita, sumber kita dijadikan tempat untuk mengaibkan kesalahan orang. Tetap kena aib jaga. Walaupun Ustaz nak buat macam mana, saya wartawan. Beretika ketika jadi wartawan. Wartawan pun ada dosa pahala.
Mana jangan sebar benda yang tak pasti. Jangan sebar benda yang 50-50. Jangan sebar benda yang boleh memecah belahkan. Yang boleh jadi pergaduhan. Jangan. Nampak? Jadi benda ni kena sama-sama. Sebab semua akan dihisap. Wartawan ke, tak wartawan ke, kita tak boleh jawab depan Allah. Nak buat macam mana? Allah takdir saya wartawan. Tak boleh. Mana boleh kita jawab macam tu? Jadi kena masing-masing bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu tuan-tuan saya sebut. Lidah kita ni, tiap-tiap hari, waktu pagi, anggota tubuh badan kita yang lain, semua akan pesan dekat lidah kita. Dia akan pesan apa? Wahai lidah, bertakwa kamu pada Allah hari ini. Takut kamu pada Allah. Sebab kami akan ikut kamu. Kalau kamu baik, kamu lurus, kami juga baik, kami juga lurus. Anggota yang lain cakap. Tapi kalau kamu belok, kamu jauh pada Allah, maka kami pun akan ikut apa yang kamu buat. Ini hari-hari. Kita punya anggota lain ni akan pesan dekat lidah. Itu pun kita duk sebut juga. Ataupun lidah kita tersalah, tersasut. Baik. Habis hadis yang ke-11. Masuk hadis yang ke-12. Al-hadis qala al-muallifu hafizahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi masyaikhihi fid darain amin. Al-hadis tsani ashar fi kathrati istisharatihi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama ashabahu. Hadis yang ke-12 membicarakan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada banyak berbincang dengan sahabat. Yakni bermusyawarah. Baik. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Ma ra'aitu rajulan aktsara istisyaratin lirrijali min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam." Maksudnya daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardah, beliau berkata, aku tidak pernah melihat seorang lelaki pun yang lebih banyak berbincang dengan rakan-rakannya berbanding Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, yang pertama yang kita dapat daripada hadis ni, nombor satu, hadis ni sebenarnya dia nak menggambarkan pada kita betapa tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa rendah dirinya Nabi SAW, walaupun Nabi berada pada kemuncak kedudukan seorang manusia. Tak ada orang atas dunia, bahkan tak ada makhluk atas dunia yang boleh menandingi kedudukan Nabi SAW. Tak ada. Tak ada. Sebab Nabi lah makhluk paling mulia, penciptaan Allah yang paling agung. Walaupun di sana ada sebahagian ulama, sebahagian kecil daripada ulama, berpendapat makhluk yang paling mulia Jibril. Lepas tu baru Nabi. Tapi kebanyakan para ulama berpendapat bahawa yang paling agung makhluk ciptaan Allah ialah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tuan-tuan, Nabi berada pada kemuncak seorang manusia. Dialah seorang Nabi. Dialah seorang Rasul. Rasul pula ketua bagi segala Rasul. Dia berada pada ketua negara. Dia panglima perang. Semua ada dekat Nabi. Tapi Nabi tetap orang yang merendahkan diri Nabi. Dengan cara apa? Nabi bila ada benda-benda, Nabi akan berbincang dan bermesyuarat dengan sahabat Nabi. Walaupun Nabi itu seorang yang diwahyukan. Walaupun Nabi itu seorang yang dipandu. Yang mana Allah sebut dalam Quran, Nabi ini tidak ada yang Nabi sebut ataupun yang Nabi buat, melainkan diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna Nabi ini dipandu oleh Allah. Dalam keadaan dipandu oleh Allah pun tuan-tuan, tetap Nabi bermesyuarat, Nabi berbincang. Nabi tak pernah miss solat jemaah. Ya. Baik, jadi tuan-tuan nak sebut Nabi bermesyuarat dan Nabi bermasyarakat. Itu maksud dia. Nabi tak duduk di bawah katak, Nabi tak jadi katak bawah tempurung. Nabi tak ada duduk, Nabi seorang. Walaupun Nabi orang yang paling mulia, tetap Nabi bergaul, dan antara cara Nabi bergaul, ada apa-apa persoalan, masalah, Nabi berbincang dengan sahabat. Bahkan kalau dalam satu-satu keadaan, satu-satu bidang, yang sahabat lebih mahir,
Sahabat lebih ke depan. Sahabat lebih mengetahui perkara tersebut. Lebih-lebih lagi urusan dunia. Maka Nabi menyerahkan pada sahabat ni tadi. Bahkan bukan itu sahaja. Dalam urusan-urusan yang penting. Nabi mengajarkan sahabat untuk berbincang. Dan kalau diajak berbincang, Nabi terbuka. Begitu dalam contoh peristiwa peperangan Badar. Waktu perang Badar, kalau ikut tuan-tuan, perang Badar ni perang yang paling genting. Sampai Nabi berdoa pada Allah, Nabi kata, Ya Allah, kalau kalah ahli Badar ni, nescaya tidak ada orang sembah kamu, Ya Allah, atas dunia ni. Maksudnya apa? Peperangan yang paling besar, paling penting. Berbanding peperangan-peperangan yang lain. Sebab tu ahli Badar, dia ada kedudukan yang istimewa berbanding sahabat-sahabat yang lain. Kalau kita tengok turutan sahabat, daripada yang paling agung sampai yang last sekali, ahli Badar dia ada level dia. Allah ampun dosa ahli Badar ni tuan-tuan. Walaupun lepas tu dia ada buat dosa. Sebab apa? Dia kelompok yang istimewa. Peperangan yang paling penting. Walaupun dalam keadaan peperangan yang paling penting, orang Islam ramai tak ada pengalaman perang waktu tu. Jumlah pula tak ramai. Nabi SAW tetap menerima pandangan sahabat. Contoh, bila Nabi sampai ke Badar, sampai orang Islam sampai dulu. Bila orang Islam sampai, Nabi pun berkemah. Buat kubu, buat bis, buat kemah. Cuma waktu Nabi buat kemah tu, Nabi berkemah di belakang Telaga Badar. Dia perang Badar ni sebab apa? Nama Badar. Sebab dekat tempat perang tu, ada telaga, nama Telaga Badar. Macam perang Uhud. Sebab apa nama perang Uhud? Sebab perang dekat dengan bukit Uhud. Baik. Jadi, Nabi kemah belakang. Maknanya, telaga di luar, kemah orang Islam. Lalu ada seorang sahabat, saya lupa nama dia. Tanya pada Nabi, Ya Rasulullah, adakah ini diwahyukan oleh Allah? Tapi sahabat tanya dulu, minta izin dulu. Kita sama dalam organisasi, kalau kita nak sampaikan suara pada kepimpinan kita, orang atas kita, pemimpin kita, tanya dulu. Boleh tak saya bagi pandangan? Dan pemimpin kena dengar. Sebab kalau Nabi yang diwahyu pun dengar, kita tak terima wahyu ni takkan tak mau dengar. Mesti dah dengar. Lagi-lagi kena dengar. Nampak? Jadi, tapi sahabat tanya dulu. Ni adab dia panggil. Adab bila bermesyuarat. Adab kalau kita ada pendapat yang lain. Minta izin untuk menyuarakan pendapat. Dan pemimpin yang paling baik, dia mendengar pendapat daripada orang lain. Baik. Sahabat tanya, Ya Rasulullah, adakah ini diwahyukan oleh Allah? Nabi kata, tak. Ini pandangan aku. Ini hadza ra'i. Ini aku punya pandangan. Parking dekat sini. Lalu sahabat bagi pandangan, Ya Rasulullah, kalau macam tu, apa kata kita parking depan Telaga Badar? Makna Telaga Badar duduk dalam kemah kita. Kita ada sumber air. Kita dah menang dekat situ. Nabi terima, Nabi pindah. Walaupun perang yang paling penting, keadaan yang paling genting, Nabi tetap menerima pandangan pada orang lain. Menunjukkan rendahnya hati, tawaduknya Nabi SAW. Pemimpin tak menjadikan Nabi sombong. Nampak? Ini nombor satu yang kita dapat daripada hadis Nabi ataupun daripada hadis yang kita baca. Baik, nombor dua, insya-Allah kita sambung pada pengajian yang akan datang. Masih lagi dalam bab ke-12, kita akan sebut tentang adab-adab bermesyuarat, apa hukum kita bermesyuarat. Okey, minta tolong tuan-tuan gerakkan tabung yang ada sama-sama kita pada hari Jumaat ni bantu pihak masjid untuk sumbangan. Dipersilakan gerakkan tuan-tuan. Baik. Nanti kita sebut pada pengajian yang akan datang berkenaan dengan mesyuarat dan sebagainya. Ada jadi pemimpin, ada mesyuarat ni macam mana dan sebagainya. Jangan bergaduh masa mesyuarat, kan. Ini bergaduh nak tanding AJK masjid, bergaduh tuan-tuan. Bukan sinilah Zimbabwe, sini okey. Mak Lem tumbuk ada. Saya pernah tengok depan mata saya tuan-tuan. Meeting masjid tumbuk. Saya tak tahu kok jadi Nazi ada driver. Tuan-tuan. Alhamdulillah. Kan? Tuan-tuan, Pak Lem gaduh bertumbuk. Jadi AJK masjid tuan-tuan. Jadi AJK masjid tuan-tuan. Bergaduh bertumbuk. Kan? Ini dia tak
Orang kata apa? Mengaplikasikan apa yang diajar oleh baginda Nabi SAW. Kalau kita akan sebut pada pengajian yang akan datang. Wallahualam. Saya sekadar itu dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit sebanyak dapat kita ambil pengajaran dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma akhirnya tuan-tuan, sebelum saya tutup, saya minta izin sikit. Tuan-tuan, kami di Al-Azhar Care, kami sedang membantu seramai 61 orang pelajar untuk menyambung pengajian ke Universiti Al-Azhar Mesir. Alhamdulillah, 12 hari bulan baru ni, 20 orang dah berlepas. InsyaAllah hari Isnin ni, 18 hari bulan, ada trip kedua seramai 41 orang lagi akan menyambung pengajian ke Universiti Al-Azhar Mesir. Jadi kami target setiap anak-anak pelajar ni, tuan-tuan, kami nak bantu duit permulaan RM1,000. Ini target kami. Ini kami punya bajet lah untuk bantu. Jadi kami nak kena cari lebih kurang RM61,000. Kalau tuan-tuan nak tengok dia punya perkembangan, tuan-tuan boleh buka kami punya page Azhar Care. Dekat Facebook, ada kami post video-video, gambar-gambar anak-anak yang kita hantar untuk sambung pengajian ke Mesir, insyaAllah. Jadi kalau ada tuan-tuan yang nak bantu, yang nak tolong kami, ada luar sana satu, belakang sana ada satu tabung putih. Saya tulis dekat situ, sumbangan pengajian. Sambung pengajian di Mesir. Ada nombor telefon saya dekat situ. Kalau tuan-tuan nak ambil, tuan-tuan nak tahu maklumat yang lebih lanjut, nak nama ke, nak saja dia ke dan sebagainya, tuan-tuan boleh ambil nombor saya dekat tabung tu, insyaAllah. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.